Revolusi Perancis 1789 mempunyai 4 fasa yang perlu kita faham. Fasa pertama adalah Perhimpunan Kebangsaan ataupun National Assembly 1789 hingga 1791. Fasa kedua dari Revolusi Perancis adalah Dewan Perundangan tahun 1791 hingga 1792, dan seterusnya masuk ke fasa ketiga yang dipanggil Convention pada 1792 hingga 1795, dan akhir sekali adalah Directory 1795 hingga 1799. Jadi keempat-empat fasa Revolusi Perancis ini telah mengubah senario politik dari segi institusi pemerintahan, iaitu Badan Perundangan, Badan Kehakiman dan Badan Pelaksana ke dalam mentadbir urus sistem pemerintahan dan pentadbiran di sebuah negara yang dipanggil Perancis. Jadi semua perubahan ini telah mengubah keadaan, telah mengubah keadaan di Perancis akibat daripada tuntutan pemimpin-pemimpin revolusi dan juga eksekutif daripada rakyat biasa yang mahu perubahan dan mereka menolak sistem raja berkuasa mutlak seperti yang diamalkan oleh rejim lama. Yang diamalkan oleh rejim lama itu raja-raja sebelum ini. Apabila pemimpin-pemimpin revolusi mengetuai satu gerakan yang dipanggil Revolusi Perancis 1789, pemimpin-pemimpin revolusi ini yang disokong oleh rakyat jelata yang terdiri daripada berbagai kaum, berbagai latar belakang, telah menolak sistem beraja. Jadi pada peringkat awal, Raja Louis ke-14 ini cuba membuat sesuatu untuk menghalang perubahan ini. Raja Louis ke-14 sebenarnya tidak mahu sebuah perlembagaan bertulis seperti mana yang dituntut oleh pemimpin-pemimpin revolusi. Ini membawa kepada pemberontakan yang bukan hanya berlaku yang bermula di Paris, apabila berita tentang hasad raja itu yang tidak mahu meneruskan ataupun menerima tuntutan pemimpin-pemimpin revolusi, yang membawa kepada kebangkitan mereka pada 14 Julai tahun 1789, di mana orang ramai, tak kira lelaki, perempuan, orang tua, kanak-kanak dan sebagainya, petani khususnya, mereka telah menyerbu Bastilia, iaitu Parlimen Perancis, di tempat di mana Parlimen Perancis bersidang. Mereka telah menggunakan raja telah menggunakan tentera untuk menghalang kemarahan golongan-golongan rakyat ini, khususnya untuk membebaskan pemimpin revolusi yang ditahan di Bastilia. Jadi penduduk Paris merampas senjata dari Bastilia, dan mereka penduduk juga mengatur pemerintahan mereka sendiri yang disebut sebagai komun. Ini kumpulan kecil ataupun puak yang bersaing untuk menguasai bandar Paris. Jadi bandar ini dikuasai, bandar Paris khususnya dikuasai oleh penyokong-penyokong revolusi. Selepas peristiwa 14 Julai 1789. Keadaan ini membawa kepada berlakunya revolusi pemberontakan ini merebak ke seluruh Perancis, di mana golongan bangsawan telah diserang, di mana rekod-rekod feudal, cukai-cukai semua telah dimusnahkan. Banyak bangsawan telah melarikan diri dari negara Perancis pada itu, dan mereka dikenali sebagai émigrés. Itu pelarian-pelarian bangsawan. Raja Louis ke-14 terpaksa mengibarkan bendera 3 warna Perancis. Itu maksudnya dia terpaksa menyokong, menerima idea revolusi ini, iaitu kebebasan, kesesamaan dan persaudaraan. Ini sebagai salah usaha awal dia untuk mengelak kebangkitan ini berterusan. Walaupun dia cuba menghalang kebangkitan rakyat ini melalui kekuatan tenteranya, namun tenteranya tidak mampu untuk bertahan untuk menghadapi pemberontakan kebanyakan bahagian besar rakyat, seperti apa yang berlaku di Bastilia itu. Ini menyebabkan raja terpaksa tunduk kepada kehendak revolusi. Semasa revolusi Perancis ini berlaku, seperti yang saya jelaskan sebelum ini, Raja Louis ke-14 cuba mempertahankan kedudukannya
dengan menggunakan tenteranya untuk menghalang kebangkitan rakyat. Tetapi usaha itu tidak berjaya. Okey, di mana kebangkitan yang besar ini yang melibatkan ramai, okey, maka raja tidak mampu untuk menghalangnya. Ini membawa kepada satu keadaan yang baru, di mana raja terpaksa meninggalkan ataupun raja terpaksa mengenepikan keinginannya untuk mempertahankan kuasa mutlak raja. Pada masa yang sama, rakyat bimbang Raja Louis dan isterinya akan menggunakan pengaruhnya di Eropah untuk mempertahankan kuasa mutlaknya. Okay, komuniti Paris takut bahawa Raja Louis ke-14 akan meminta tentera asing untuk menyerang Perancis bagi menghentikan kebangkitan rakyat ini. Misalnya, Raja Louis ke-14, isterinya itu Mary Antoinette adalah saudara perempuan kepada Maharaja Austria. Jadi saya pasti Austria akan menyokong dan menghantar tenteranya untuk menyerang balas ni pemberontakan atau pemimpin-pemimpin revolusi di Perancis. Jadi ini membawa kepada sekumpulan wanita telah menyerang Versailles pada 5 Oktober tahun 1789. Versailles adalah istana tempat di mana Raja Louis dan isterinya tinggal. Okay. Lambang kemewahan dan kekayaan Raja Louis ke-14 itu kita boleh lihat dalam istana-istana yang dibinanya, khususnya istana di Versailles ini. Jadi keluarga diraja telah menghabiskan berapa tahun berikutnya di istana Tuileries sebagai tahanan maya. Dia duduk di situ dan dia berlindung di istana Tuileries ni, di dalam gambar yang saya berikan ini, untuk menghalang daripada kemarak rakyat, untuk menahannya dan sebagainya. Jadi dia berlindung di situ dan menunggu apakah yang akan berlaku selepas ini. Jadi apa yang jelas dalam peristiwa ini, maka raja terpaksa, raja dah tak berdaya, dia tidak ada tenteranya lagi, dia tidak lagi disokong oleh estet pertama dan estet kedua, dan raja terpaksa berlindung untuk mempertahankan dirinya dan juga keluarganya. Dan dia menunggu apakah tindakan selanjutnya dalam yang berlaku melalui revolusi Perancis 1789 ini. Okey, sebab dia telah kita lihat dengan jelas bahawa dalam sumpah setia yang disetujui oleh estet ketiga itu memutuskan agar semua anggota majlis ini segera bersumpah untuk tidak terpisah dan berkumpul kembali di mana saja keadaan memerlukan, sehingga perlembagaan kerajaan dibentuk dan disatukan atas dasar yang kukuh, dan bahawa dengan sumpah yang diucapkan itu semua anggota dan masing-masing akan mengesahkan ketetapan tegas ini dengan menandatangani sumpah setia di gelanggang tenis itu. Okay, ini adalah kata-kata keramat yang digunakan oleh pemimpin revolusi untuk mencapaikan matlamat dia mewujudkan sebuah perlembagaan bertulis yang baru di negara Perancis. Fasa pertama dalam revolusi Perancis iaitu National Assembly ataupun General Estate, ataupun dikenal lagi sebagai perhimpunan kebangsaan. Jadi perubahan besar yang berlaku dalam perhimpunan kebangsaan telah memutuskan beberapa perkara. Pertama, menghapuskan persatuan dan kesatuan sekerja. Kedua, menghapuskan hak istimewa yang dimiliki oleh golongan bangsawan dan juga pihak gereja. Yang ketiga, perlembagaan ini dibentuk pada tahun 1791, akan dibentuk satu perlembagaan yang baru ini pada tahun 1791. Itu perlembagaan bertulis untuk negara Perancis. Perhimpunan kebangsaan juga menetapkan apa yang dikatakan sebagai peristiharan hak manusia. Semua rakyat Perancis mempunyai kesesamaan, keadilan dan hak yang sama. Jadi kesesamaan di hadapan undang-undang untuk lelaki. Semua orang akan menerima undang-undang yang sama. Ini tak kira sama ada bangsawan, gereja ataupun rakyat biasa. Dan satu lagi perkara penting yang berlaku dalam perhimpunan kebangsaan memutuskan bahawa pembaharuan dalam pemerintahan tempatan. Ini dari segi institusi pemerintahan tu, dari peringkat pusat, daerah itu telah diubah dalam bentuk yang kita kenal hari ini sebagai kesatuan. Ramai bangsawan telah meninggalkan Perancis akibat perubahan-perubahan yang dibuat oleh perhimpunan kebangsaan, terutamanya golongan bangsawan yang tidak puas hati sebab mereka kehilangan banyak keistimewaan
Dia ada kelebihan yang sebab ini mereka miliki yang diberikan oleh raja. Mereka ini dikenali sebagai emigres, iaitu pelarian bangsawan Perancis ke luar negara. Perhimpunan kebangsaan juga memutuskan cukai dikenakan berdasarkan kemampuan untuk membayar. Ini bukanlah satu cukai yang dipaksa kepada rakyat untuk membayarnya tanpa mengira kemampuan mereka untuk membayar cukai. Ini adalah perubahan-perubahan besar yang berlaku dalam perhimpunan kebangsaan. Ini yang diputuskan oleh perhimpunan kebangsaan, itu parlimen tertinggi di negara Perancis yang memutuskan perubahan-perubahan ini. Antara perubahan yang dibuat oleh National Assembly ataupun perhimpunan kebangsaan adalah peristiharan hak manusia. Apa yang ada dalam peristiharan hak manusia? Pertama, kebebasan beragama. Semua penduduk Perancis, sama ada Katolik ataupun Protestan, mereka memiliki kebebasan beragama. Itu diputuskan oleh National Assembly. Peristiharan hak manusia juga berkaitan dengan kebebasan bersuara, menyatakan pendapat mereka dan sebagainya. Dan satu lagi perkara yang diambil kira dalam peristiharan hak manusia ini adalah kebebasan akhbar, di mana surat khabar bebas untuk mengkritik, menyatakan ketidakpuasahatian mereka terhadap kesilapan ataupun salah laku pemerintah. Itu dipanggil kebebasan akhbar. Jadi keempat, hak harta yang dijamin. Semua orang mempunyai yang memiliki harta mereka dijamin oleh kerajaan. Kebebasan, persamaan dan persaudaraan itu adalah coran kata yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin revolusi dan juga bendera revolusi yang berwarna merah, putih dan biru itu, yang melambangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan, juga termasuk di dalam peristiharan hak manusia yang bebas, yang sama dan bersaudara. Satu lagi dari segi peristiharan hak manusia ini juga mengandungi hak rakyat untuk membuat ataupun menggubal undang-undang. Sebab rakyat yang diwakili oleh estet ketika mempunyai wakil mereka untuk menentukan undang-undang yang sesuai untuk negara Perancis. Dan mereka juga melalui hak manusia ini mempunyai hak untuk perbicaraan ataupun hak untuk mendapat perbicaraan yang adil. Jadi semua perkara ini terkandung di dalam peristiharan hak manusia seperti mana yang diputuskan dalam Estate General ataupun National Assembly. Peristiharan hak wanita pula berkaitan dengan wanita mendapat beberapa hak semasa Revolusi Perancis, tetapi ini dirancang untuk tujuan selain daripada membebaskan wanita. Wanita boleh mewarisi harta benda, tetapi hanya kerana melemahkan feudalisme dan mengurangkan kekayaan di kalangan golongan atasan. Melalui peristiharan hak wanita ini juga, penceraian menjadi lebih mudah, tetapi hanya untuk melemahkan kawalan gereja terhadap institusi perkahwinan. Ini antara perkara yang terkandung dalam peristiharan hak wanita seperti mana yang diputuskan oleh National Assembly. Satu perkara lagi penting apabila berlakunya revolusi Perancis 1789 berarti tamatnya keistimewaan yang diperolehi oleh pihak gereja. Tanah gereja telah disita, dibahagi dan dijual kepada petani. Perlembagaan sivil di mana pendeta ataupun golongan-golongan gereja ini, pemimpin-pemimpin gereja ini mestilah dipilih oleh rakyat. Mereka diberi gaji oleh pemerintah dan mereka juga tertakluk kepada undang-undang sivil mengikut perlembagaan seperti mana yang diguna pakai untuk rakyat biasa. 2/3 daripada pegawai gereja telah melarikan diri dari negara dan melarikan diri daripada negara dan daripada bersumpah serta kepada apa yang dibuat perubahan oleh National Assembly tadi. Jadi semua hak dan cukai juga hak dan cukai feudal juga telah dihapuskan. Jadi ini bermakna keistimewaan yang dimiliki oleh estet pertama iaitu pemimpin-pemimpin gereja dan juga golongan bangsawan dalam estet kedua telah dihapuskan, ditamatkan. Di mana itu dikatakan sebagai kesamaan
kesamarataan di antara aset pertama, aset kedua dan juga aset ketiga, seperti mana yang diperjuangkan oleh Revolusi Perancis 1789. Satu lagi perkara penting yang dibawa perubahan oleh National Assembly ataupun Himpunan Kebangsaan adalah pembaruan dalam kerajaan tempatan. Kerajaan Daraja lama yang terdiri pada 30 wilayah dan juga intendant ataupun tirani kecil ini yang memerintah 30 wilayah ini telah diganti dengan 83 jabatan baru yang diperintah oleh gubernur yang dipilih oleh rakyat. Itu perubahan yang pertama. Kedua, mahkamah baru diwujudkan dengan hakim yang dipilih oleh rakyat. Dan yang ketiga, mengikut perlembagaan tahun 1791, di mana ciri-ciri demokratik Perancis menjadi minoriti terhadap monarki, menyebabkan kuasa monarki itu dibataskan ataupun menjadi terhad, di mana raja hanya menjadi ketua negara. Semua undang-undang digubal oleh Dewan Perundangan. Ciri-ciri tidak demokratik masih wujud kalau kita lihat dalam Dewan Undangan 1791-1792, seperti undi terhad hanya kepada pembayar cukai. Bukan semua orang boleh mengundi, hanya mereka yang bayar cukai sahaja boleh mengundi. Pejabat dihaskan untuk pemilik harta tanah, di mana kerajaan baru ini dikenali sebagai Dewan Undangan. Walaupun sistem feudalisme itu telah dihapuskan, masih tetapi dengan keadaan yang terhad, itu kuasa monarki yang terhad. Nah, ini perubahannya dari segi pentadbiran kerajaan tempatan.